Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati Senior Manager Haji Tuan Haji Anais dan seluruh kaki tangan yang dikasihi sekalian. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Ni dalam plastik ni makanan ni. Dia tak cukup kan ni? Ada yang tak dapat ni. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla mentakdirkan pada tengah hari ini Ustazah dan para sahabat berkesempatan mengambil sedikit ruang masa rehat kita untuk berada dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan ketenangan majlis ilmu itu, aura itu akan berpanjangan dalam kehidupan kita insya-Allah. Pengalaman Ustazah, penat macam mana pun, gelisah macam mana pun, tension macam mana pun, bila duduk dalam majlis ilmu tu dia ada satu ketenangan yang lain yang dikurnia Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan rasa tak macam tu? Kita tak rasa? Ya? Ngantuk pun ya juga kan, sebab terlalu tenang. Ustazah baru tahu je tajuk tengah hari ini dalam lift. Sabar. Bukan salah kursi ya. Mungkin Ustazah yang terlepas pandang lah ya. Mungkin salah kursi ni. Tajuknya ialah dalam dakwah dan ibadah dalam rumah tangga Muslim. Apa pun tak apalah, Ustazah cuba sesuaikan dengan niat awal Ustazah. Apa yang Ustazah nak kongsikan dengan tuan-puan yang insya-Allah boleh saja untuk disesuaikan dengan tajuk ini. Ya, di mana tuan-puan sekalian, kalau kita bincang pasal rumah tangga ataupun kerjaya dan sebagainya, Ustazah rasa itu memang sudah menjadi perbincangan asas kita. Tapi hari ini yang Ustazah nak kongsikan dalam masa yang agak terbatas ialah bagaimana ingin mencapai satu kualiti, ya, kecemerlangan, sama ada dalam rumah tangga, dalam ibadah, dalam dakwah ataupun dalam kerjaya kita di syarikat masing-masing. Ya, nak jadi orang yang lebih berkualiti, nak jadi orang yang lebih cemerlang. Kalau isteri, nak jadi isteri yang jauh lebih baik daripada semalamnya. Kalau suami juga begitu, nak jadi suami yang ada kualiti yang lebih baik. Anak-anak, ibu bapa atau siapa sahaja. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini yang Ustazah nak kongsikan ialah beberapa K. Ya, insya-Allah kalau sempat 10 lah. Ya, tapi kalau tengok ni sampai 1.5 kan. Mungkin dalam 2-3 K je lah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan boleh diingatlah K tersebut yang Ustazah bukan bercakap berdasarkan teori semata-mata, tapi juga daripada sedikit sebanyak pengalaman hidup. Ya, Ustazah dah berumur 40 tahun. Ya, mungkin yang tertua ke yang termuda ni? Ya. Biasalah kan ya. Siapa yang dah lebih 40 kat sini? Cakap tangan. Yang confused ni nampak bergaya tapi kita lebih. Tapi tak angkat tangan. Keras dia umur ni. Tak rasa. Masa-masa muda-muda lagi ya. Yang dah kahwin? Tak katakan juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dari segi teori ataupun ilmu, Ustazah yakin kita semua ada sikit sebanyak ilmu kan? Ya, nak bagaimana nak membina rumah tangga, nak rumah tangga bahagia dan sebagainya. Tapi Ustazah langsung masuk kepada K yang pertama.
yang nanti insya-Allah akan menentukan berjaya atau tidak, bahagia ataupun tidak, jadi ladang dakwah dan ibadah ataupun tidak. Dia walaupun ada banyak faktor, tapi ustazah fikir dia mesti kembali kepada faktor K yang pertama. Agak-agak siapa yang boleh meneka apa dia K yang pertama tu? Siapa dapat jawab boleh balik awal. Dia tak payah dengar ceramah ustazah. K dulu dah tu, ya. Ambil plastik merah ni keluar, ya. Agak-agak apa K yang pertama, tuan-tuan sekalian? Kasih sayang lagi. Kebahagiaan lagi. Ketabahan, keikhlasan lagi. Keimanan lagi. Kekayaan. Mesti orang cakap tu kaya, Lagi, K apa lagi? Okeylah, tutup dah. Takut ada yang betul belakang. Setakat yang tuan-tuan dan puan-puan sebut, belum lagi sama dengan apa yang ustazah nak sampaikan. Yang tuan-tuan dan puan-puan sebut tu semua betul. Betul, tapi tak sama dengan apa yang ustazah nak cakap. K yang ustazah nak sampaikan, K yang pertama ialah keinginan. Keinginan. Betul, faktor ketakwaan tu sungguh memang betul. Keimanan, keikhlasan memang betul. Tapi apalah yang boleh kita buat bila seseorang tak ada keinginan? Setuju ataupun tidak? Apa yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita buat? Tak ada apa yang boleh dibuat pada orang yang tak nak. Tetapi, bak kata orang tua-tua, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau ada keinginan, yang datang adalah daya. Kalau tidak ada kehendak, yang datang adalah dalih. Tuan-puan datang pada tengah hari ini untuk mendengar ceramah kerana keinginan atau kerana paksaan? Jadi kalau kerana keinginan, datang daya atau datang dalih? Daya. Ya, pasti akan datang segala cara untuk datang. Sebab kita ada satu nikmat yang selalu orang terlepas pandang, iaitu nikmat keinginan. Keinginan yang kuat. Kalau sekarang ya tuan-puan, kita ada keluarga kan? Ya. Kadang-kadang dengan kesibukan bekerja, kesibukan kehidupan ni, kita terlepas pandang bahawa dalam hati kita itu keinginannya semakin susut, semakin merosot. Ada keluarga, ada suami, ada anak-anak. Tapi ustazah pernah dengar isteri-isteri yang bercakap macam ni. Dia kata, tak apalah ustazah, saya dah tak kisah dah. Dia lantaklah suami saya tu. Saya buat hal saya, dia buat hal dia. Ini masih ada keinginan untuk bahagia ataupun tidak? Kalau macam ni dia punya intonasi, nada, bahasa dia, pada ustazah dia dah makin susut. Ya? Yang susut tu mula-mula sekali ialah keinginan. Kalau tuan-tuan memang berkeinginan untuk menjadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah, yang datang dalih ke daya? Dalih. Kalau kita memang berkeinginan nak jadikan rumah tangga sebagai ladang dakwah, yang datang kebahagiaan, daya ataupun dalih, pasti daya dan kebahagiaan, bukan dalih. Ustazah nak membuktikan tuan-tuan sekalian berdasarkan kepada ayat Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman begini: Man kana yuridu harthal akhirah. Barang siapa yang inginkan keuntungan akhirat. Ini ingin ni kerja kat mana ni? Dalam kan? Ya, hati. Allah cakap direct. Siapa yang inginkan keberuntungan akhirat? Tanyalah diri kita masing-masing. Kita nak untung kat mana? Kita nak untung akhirat ataupun tidak? Tanya diri masing-masing. Allah menilai dalam hati kita. Kalau ada keinginan yang membuat-buat untuk keberuntungan akhirat, apa jawab Allah dalam ayat Quran? Man kana yuridu harthal akhirah. Barang siapa nakkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harthih. Kami yang akan tambahkan jalan-jalan keberuntungan. Allah cuma nak tengok nak apa je. Nak apa sebenarnya? Kalau nak beruntung akhirat, nak rumah tangga jadi ladang
untuk akhirat. Nak rumah tangga jadi bekal akhirat. Nak rumah tangga jadi lubuk pahala untuk akhirat. Allah respon seperti mana yang kita nak. Nazid lahu fi harthi. Kami akan tambahkan jalan. Kami akan bagi hidayah. Kami akan buka cara. Kami akan tunjuk usaha. Sebab meraihkan keinginan kamu, kamu pun nak keuntungan akhirat. Tengok respon Allah terhadap keinginan.